Umat jatuh berancara kembali. Assalamualaikum. Santai pagi, TikTok. Selepas subuh pada hari ni hari apa cuti kebetulan Agung's birthday kalau tak silap saya Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Kita santai pagi ni dengan saya ambil satu tablet setiap hari lah. Dah dekat sebulan. Bismillah. Tujuan dia tengah membuat kajian. Jadi dah 1 bulan kajian. Apex sudah jual sendiri dekat lebih 800 botol. Dengan tawaran. Bismillah. Ini cara makan. Dia tablet form because dia bukan minyak. Prof Mustafa Ali Muhammad buat cara bukan dengan cara minyak. Kerana dia menyatakan cara minyak ni hanya sedut 50%. So dia ambil seluruh batu sauda itu. Kerana dia kata ada raman lagi ribuan elemen dalam rahsia DNA yang Allah jadikan dalam setiap makhluk ni. Jadi dia ambil semua, tapi dia kata pahit. Dia campur dengan vitamin C, D dan zinc. Dan ramai orang cuba sendiri beritahu saya ada efek positif lah. Dia daripada kesan-kesan gejala macam-macam lah, sesama viral. Tapi saya ni jenis orang bukan mudah percaya. Itu anecdotal, mana orang beritahu cara testimoni ni. Anecdotal, bismillah. Saya kena tengok data. Begitu juga dalam agama. Dan pagi ni saya nak bicara cara santai. Kopi pun dah habis. Cara santai tentang terfikir subuh hari ni. Bila bangun. Kenapa umat mundur? Siapa boleh jawab? Kenapa umat mundur? Dan cara dia boleh kembali. Why is our umat Islam at the bottom? Kenapa? Ada sebab ke? Kerana kehendak Allah ke? Kalau kita jatuh kehendak Allah kan, kita zalimi diri sendiri. Apakah dia kehendak Allah? Atau ada sebab kita sendiri zalimi diri sendiri? Bagaimana kalau kita tak ikut syariah? Bagaimana kalau kita tak ikut perintah Allah? Dalam Al-Quran misalnya, can we blame Allah for all our problems and mistakes and zalim? Ini persoalan saya semasa saya agama Kristian dulu. Kerana ada beberapa perkara saya dah ulangi dah. Bukan tak boleh terima, tak logical and not practical kalau kita dalam hidup kita. Apa-apa berlaku, kita salahkan pihak lain. Saya baru post satu benda controversial tadi tentang selawat. Tengah viral sekarang Facebook saya. So, bukan saya sengaja post sesuatu. Saya nak berfikir, nak ajak sesiapa yang ingin berfikir bersama. Dan fikir itu mesti ada natijah. Pada akhirnya dia mesti sampai kepada satu kesimpulan dan penyelesaian. Tak boleh kita orang kata apa, intellectual masturbation, lancapan intelektual, mental, syok sendiri saja. Berbicara satu perkara. Kita sekarang di zaman, kepada saya bukan akhir zaman. Bukan, setiap zaman akhir zaman. Kerana semua dalam tangan Allah. Okay? Saya tak suka guna ayat-ayat bila kita serahkan akal kita tu, tak payah fikirlah. Ya? Bagi orang. Okay? Tak payah fikir. Tahu tak perbicaraan atau perbincangan yang boleh ditamatkan dengan satu ayat supaya manusia tak fikir? Ya, contoh kita tengah sembang-sembang, dia kata, saudara tahu tak syaitan boleh pengaruhi kita. Habis, tamat perbicaraan. Ya? Dan saya akan bangun dan belah lah, atau saya hentam lah. Kena bahasa baik. Dulu ada seorang sahabat bincang dengan saya, bumi leper. Ya? Kata, apa pendapat saudara Tuan Apek mengenai bumi ini bulat ke leper? So saya bagilah pendapat saya dengan panjang lebar. Lepas tu saudara itu jawab, tahu tak syaitan boleh pengaruhi kita supaya percaya bahawa bumi ini bulat. Saya terus terpaksalah tegur sahabat itu dengan bahasa yang
tegas, kasar supaya keluar syaitan, bisikan syaitan kepala dia. Saya kata, kenapa umat kita, segelintir umat kita, bila kalah hujah, dia gunakan ayat syaitan. Awak ini terpengaruh oleh syaitan. Awak ini Allah sesat. Macam-macam untuk mengalahkan orang dengan cara tanpa berhujah. Semasa saya di negeri Jerman, negara Jerman, saya mengetuai satu projek dunia. Dan masa itu berbalah dua kumpulan dunia lah. Satu komersial, satu komunitas. Kerana saya memimpin satu projek komunitas perisian komputer sumber terbuka. Dan saya guna beberapa istilah yang mereka cuba kaitkan dengan kisah Nazi Jerman dulu, Hitler dulu, bahawa ucapan saya berbau hasutan dan boleh dipenjarakan 3 tahun. Kerana di Jerman awak tak boleh sebut atau menyoal tentang Holocaust, tak boleh menyoal tentang apakah Yahudi ini dibunuh ke tidak. Siapa menyoal bahawa naratif rasmi Yahudi dibunuh dengan ramainya 6 juta orang ke, awak kata tak mungkin kot, mungkin setengah juta, awak akan boleh diharamkan ucapan anda dan boleh dipenjarakan 3 tahun kerana menyoal naratif rasmi. Pihak Bani Ibrani tu. Jadi di sana perkataan untuk pemimpin ialah Führer, F-U-H-R-E-H, tapi anda kena guna perkataan kecil, jangan guna perkataan huruf besar, kerana akan rojok kepada pemimpin besar. Tentu sekali itulah Hitler tu. Jadi kita bila berbicara, kadang kita bergurau, kita sebut perkataan diktator dan sebagainya, ada pemimpin. Jadi sana nak tangkap kita, nak kantoikan kita. So dia kata, tengok pemimpin ni, Redwan, saya punya code name Red One, masyhur masa tu. Pemimpin satu projek terhebat dunia. Kalau Petronas pakai jimat negara berbilion. Tapi kerana negara kita ni banyak sangat korupsi, APEC tinggalkan negara, Allah bawa 40 negara 4 kali round dunia. Itu kisah hidup APEC yang silam. Sekarang zaman PKP, APEC reinvent, datang kembali sebagai Buya APEC. Ya, untuk campur sekali golongan dakwah. Ada Abid Liu, Firdaus Wong, sekarang ada Buya Cina APEC. Dulu ada Husin Ji, sahabat abang kepada saya. Lepas tu Redwan T, adik kepada saya. Sekarang Buya APEC. Jadi di Jerman itu, bila dia nak kantoi kita begitu, dia tamatkan perbicaraan lah. Dia kata kita ni akan dipenjarakan. Tapi ada grup Jerman lain, saya ada 2 kumpulan, satu lawan saya, satu sokong saya seluruh dunia. Dalam Jerman pun sama. Jadi kumpulan yang Jerman yang sokong saya tu kata, ini ke cara awak nak membuat senyap Redwan ni? Bukan kamu boleh berhujah. Ini cara pemikiran kolot. Dan mereka menasihati saya. Jadi saya tanya balik kawan Jerman tu, jadi saya tak akan kena penjara ke? Dah, kita negara Jerman bukan bodoh macam tu. Kita ada undang-undang menghasut. Tapi dia tunjuk saya contoh. Satu kartun. You pun tak boleh buat tangan macam ni, macam lurus macam Hitler. Tak boleh. Tapi mereka tunjuk joke-joke lah. Jerman banyak joke juga. Mereka tunjuk saya joke-joke yang betul kelakar punya. Orang buat macam Hitler tapi tak kena penjara. Undang-undang mereka ni saksama. Kita sini ada korupsi ni, ada kroni ni. Ada inilah kita guna. Dan dalam kalangan agama teruk sekali jadi. Bukan teruk, majoritas orang beragama Islam baik, bukan militan, bukan beremosi. Contohlah masa September 11 kan, orang kata semua orang Islam ni bermikiran macam ni, emosi. Tidak, majoritas ini senyap, majoritas ini baik, faham cara agama, ada guna, tahu mana nak letak logiknya. Tapi ada segelintir yang cuba menguasai keadaan. Tetapi Buya APEC muncul untuk menangani gejala ini. Kita perlu tahu apa Islam sebenarnya. Sudah cukup Islam di-hijack oleh segelintir manusia. Kepadrian sebagai pendeta, bukan warisul anbiya yang tak minta apa-apa daripada manusia, tetapi warisul ahlul kitab.
yang cuba menjadi golongan antara kita dengan Allah, menjadi juru bicara, ketahuilah tidak dibenarkan juru bicara antara kita dengan Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tidak ada min dunihi. Tidak boleh ada kamu diri di depan Allah esok. Kamu panggil lawyer. Kamu panggil saksi lain. Tak boleh. Saksi dengan kitab di tangan kamu. Semua perkara yang kamu lafaz, tidak lafaz, dalam hati kamu, Allah bongkarkan. Sekarang tajuk kemunduran Islam. Umat Islam. Islam tidak mundur. Islam tidak kalah. Kalau orang kata, boleh tak Islam menang? Itu zaman Apek dakwalah bersama PAS, bersama Ustaz Hadi Awang, Ustaz Nakai, Ustaz Nik Abdul Aziz, Ustaz Fadil Nur, Ustaz Yusuf Rawa, Semaruda Arwah. Kita ada sokongan ramai pemimpin Cina di Malaysia waktu tu. Tahun 85, 86. 85 Apek jadi Esko Pemuda PAS Pusat. Alhamdulillah. 86 Apek jadi calon lawan Daim Zainuddin. La haula quwata illa billah. Kalah Apek ya. Kalau Apek menang, Apek jadi Menteri Kewangan. Ini scroll banyak sangat baik saya baca kerana nanti tak boleh scroll balik, susah. Inilah umat Nusantara tidak faham. Syaraf, ada Syaraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Don Smith. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oi, ada pula bahasa Cina. Chung hao. Ni Chung san hao. Chao san. Bahasa Cina pun ada. Humble bayar Apek Cina. Kena humble Tuan Putri Putri Konnichiwa. Putri Jepun ya. Saya kena humble. Pertama, Nabi humble, kita kena contohi. Kedua, saya nak sombong buat apa? Apek dah tua lah. Solat subuh. Dah ke Apek. Allahu Akbar. Lupa aku solat subuh ya. Nanti kita boleh qadha. Waalaikumsalam Nur Saadiah. Morning, selamat bos. Pumans. Mana datang Pumans ya? Sedia. Okey, kita happy tuan. Hao, ni是华人吗？我的华语不很好啊。你那么sulit啊？我的华语不会很好，一点点啊。Tuan Ridwan 60 series. Wallahu alam. Ikut hadis tak boleh sebut, tak perlu sebut. Saya muka nampak, saya punya body saya dah test baru tadi. Macam 35, kalau kahwin lagi macam 15. Allah bagi hayat, alhamdulillah. Selagi kandung hayat di hayat dikandung, badan dikandung hayat. Maaf ya, saya Cina memuterat. Tapi balik pada tajuk, semasa kita berdialog dengan Cina, kepemimpin Cina, siapa tu Yong Su Hian di Jalan Ipoh, Jalan Tambun nombor 1. Menteri Besar alamat dia nombor 3, dia nombor 1. Pemimpin Cina, kabilah Cina turun berjumpa PAS. Pemimpin PAS termasuk saya. Apabila PAS kata, Islam bukan kaum. Islam agama. Melayu itu kaum. Wah, jadi orang Cina tertarik. Bukan macam UMNO ke? Tak, itu asabiyah. Itu kezaliman kaum. Tidak dibenarkan. Itu jahiliyah dalam Islam. Agama itu lebih tinggi daripada darah, daging. Orang Cina pun terpegun. Ramai tertarik. Yong Suyang pergi belanja RM500 membeli Quran, terjemahan Quran dan kitab-kitab mengenai Islam dan bahasa Inggeris untuk mempelajari Islam dan panggil kita. Masa tu arwah Suki Latif pun ada bersama, beberapa tok guru pun ada bersama. Kita bincang nombor 1 Tambun Road. Lebih tinggi daripada Menteri Besar. Dia ni keturunan Cina. Ya Allah ya dulu lah. Jihin Haisan dulu. Ini kabilah Cina. Macam Aus dan Khazraj di Yathrib mau cari kebenaran Islam, politik Islam. Ada satu soalan daripada pemimpin itu. Yong Su Hian tanya kepada kita dan Suki Latif. Dia tanya,
boleh tak PAS menang dalam pilihan raya akan datang. Itu pilihan raya 8 lah. Apek jadi calon lawan Daim. Suki Latif jawab, Insya Allah. Tapi Yong Suyan Cina tu jawab balik, salah. Menurut kitab-kitab kamu yang saya baca, jawapannya sepatutnya, Masya Allah. Terkejut Tuan Guru. Ada seorang Tuan Guru Abdul Latif ke apa tu, orang besutnya. Dia kata, deep lah, dia kata dalam lah fahaman orang Cina ni. Kenapa sebut Masya Allah? Dia kata kerana menurut Islam, apabila soalan apakah Islam nak menang ke tidak, Allah sudah pilih Islam menang. Hayya ala falah bermakna adalah dikehendaki Allah, bukan lagi jika dikehendaki Allah. Faham tak? Sejak itu, saya kaji balik lagi insya Allah dan saya dapat berapa ilmu daripada guru sufi saya bahawa insya Allah tidak boleh disebut dulu. Sebelum kita nak buat apa perkara, biasa kan? Bila orang kita tanya orang, mau mari kenduri tak? Insya Allah. Mau jadi join tak? Insya Allah. Oh, P. Ramli ada lagi yang saya anjurkan satu episod. Insya Allah. Ya. P. Ramli ni banyak firasat lah. Allahumma salli. Macam tu kan. Banyak benda. Mungkin dia perhati dalam sekeliling masyarakat dia, P. Ramli. Dan dia mengkritik dia, muasabatnya secara satira kesenian. Ya. Begitu juga Apek membawa kisah-kisah cerita-cerita daripada pengalaman hidup. Pemerhatian Apek menjelajah seluruh Nusantara daripada Perlis Indah Kayangan menembus Patani, Siam, Vietnam sehingga kepada Medan, Berastagi, turun sampai Pekanbaru, Riau, Pulau Bentan, siapa lagi pulau? Mana saya turun sampai naik kapal pergi Tanjung Priok, naik kereta api sampai Bandung, Yogyakarta, sampai Surabaya, Malang, ya, Filipina, Mindanao, General Santos yang ada tempat orang Islam, lepas tu pergi Cagayan de Oro yang ada orang Kristian, Katolik, dan perhati berbagai agama dipraktikkan seluruh dunia, yang Hindu, yang Buddha, Buddha ala Thailand, Buddha ala Jepun, Buddha ala Vietnam, Buddha ala Laos, Buddha ala Malaysia, Buddha ala Myanmar, Buddha ala Eropah, ada Buddha di Eropah, Hindu cara India, Hindu cara Nusantara, cara Bali, Hindu cara Barat, Islam cara Timur Tengah, Islam cara Afrika, Islam cara Nusantara, Islam cara Sufiyah, Islam cara Tablighi, Islam cara moden. Macam itulah. Apa lagi Islam? Ya. Kenapa umat Islam mundur? Tajuk yang agak boring ya tuan-tuan. Semalam saya punya TikTok tak boleh upload lah. Kerana saya dah sebut Ivor ... Ini saya kena jaga ni. Tak boleh sebut ayat-ayat istilah yang diharamkan oleh KKM. Oh, ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikandung badannya. Selagi jiwa dikandung badan. Ya, terima kasih. Jadi, apa yang menyebabkan umat Islam jatuh? Siapa boleh jawab? Boring kan ni? What causes the umat Islam to be bawah? Oh, kerana Uthmaniyah jatuh. Apa yang buat Uthmaniyah jatuh? Tahu tak, saya dengar satu kisah, kerajaan Uthmaniyah patut boleh seiring dengan tamadun Eropah. Dulu dia lebih atas. Negara China itu, China pun lagi atas. Tapi China jatuh dulu. Industri revolusi berlaku. Di barat daripada kecerdik pandaian Islam dan China diimport kepada Eropah. Tapi Eropah boleh maju dan China dan Turkiya, Uthmaniyah jatuh. Tahu tak kenapa? Ini daripada makan bacaan Apek lah. Tapi kalau saudara, buya-buya kalian ada lebih maklumat, tolong kongsi lah ya. Mungkin Apek silap. Apek ni sentiasa silap. Tolong betulkan ya. Ada apa lagi? Terima kasih Lolo. Terima kasih kerana share. Jadi pertama, negara China, tamadun China jatuh ini, tamadun kaum Cina Pek lah. Sehingga nenek moyang Cina Pek yang generasi keempat dulu berlayar ke Pulau Pinang.
Belayar ke Pulau Pinang. Itulah ayah saya lahir Penang, datuk saya lahir Penang. Saya ada satu moyang dikatakan ada orang Melayu nama Cik Putih kahwin masuk keluarga tu. Kalau siapa ada kisah boleh tolong maklumkan Apek lah. Kerana Apek nak cari salah sila keluarga saya. Kerana saya ni agak tinggi, rupa bentuk orang kata pun wajah pun Allah jadikan wajah lah ya. Berlainan untuk lita'arafu, untuk mengenal. Jadi orang kata saya ni bukan serupa Cina lah, tapi bapa saya Cina Hokkien, mak saya Cina Singapura. Ada satu, atau kadang-kadang kita dengar cerita orang tua tak boleh dipastikan. Kerana orang tua-tua lain bila kita tanya, taklah tahulah. Lu apa bahasa mau tanya, itu tanah busa Cina. Kita sekarang sudah rakyat Malaysia. Saya faham kita sudah rakyat Malaysia. Tapi naluri kita, macam tu Arthur Haley, orang hitam di Amerika. Dia nak cari roots dia, akhirnya menjadi satu movie besar Hollywood. Dia dapat tahu bahawa nenek moyang dia ada nama Kunta Kinte di Afrika, dekat Kamerun, Nigeria ke apa, ke Gambia tak tahu, yang keturunan Islam. Kerana dia kena tangkap masuk dalam kereta, kapal orang putih dijadi hamba. Mereka ada sebut sana Allah, ada berdoa, ya, ada Allahu Akbar. Jadi orang Islam, kesian ya, orang Afrika, orang hitam, sampai hari ini mereka di-AIDS-kan. Mereka percaya penyakit AIDS itu tiba-tiba muncul dengan banyak itu kerana ada, nanti aku kena haram kalau aku kena apa ni? Dusta, bukan booster, dusta. Kerana dusta, mereka percaya dicipta di makmal. Tapi sebenarnya saya percaya AIDS pun tak ada. Saya percaya doa, ruqyah, ini bukan sihir bukan sihir. Saya percaya ada satu sains dalam doa tu, positif. Bila kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin, sepatutnya semua negatif hilang, sihir hilang. Memang sihir tak ada, dia bisikan-bisikan je, bayang-bayang. Tapi kadang-kadang kita pergi puh sana, dinding, pagar, menaikkan bil pagar, ya. Begitu tak? Saudara Putri, konnichiwa. Orang Islam mundur kerana jauh dari ilmu dari langit, iaitu Al-Quran. Saya setuju dengan Putri. Saya setuju sangat. Kerana saya baca Quran, saya tengok realiti masyarakat, saya tengok Quran, saya tengok realiti masyarakat, tinggal tengok ajalah. Kalau saya komen, awak belajar mana Cina apa? Awak tahu ke bahasa Arab? Jadi cabar-mencabar. Ini bukan caranya tuan. Ini bukan caranya Putri. Ya. Kita ni, kadang kita tegur kan. Kita kena marah. Kita diam. Ini adab. Guru turun kepada murid, bukan adab begitu. Sepatutnya murid cari guru. Dan tidak semestinya guru terima murid. Ini kisah-kisah adab, ilmu. Nabi Musa AS pergi cari Nabi Khidir. Bukan Nabi Khidir diutuskan cari Nabi Musa. Tak apalah. Apek taklah kisah punya lah. Apek bukan buya lah. Apek joking saja. Apek, Cina Apek naik basikal kat Cameron Highland. Kalau jumpa tegur aja Apek. Ramai orang begitu. Apek, Assalamualaikum. Jom minum air tebu. Jom makan durian. Mana kopi. Saya belanja. Apek belanja. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Rezeki tangan Allah. Sesiapa yang belanja Apek minum, Allah akan gantikan dia. Kurang-kurang sampai apa yang dia belanja lah. Kalau RM2 dia dapat lah. Sehingga ber-100 ringgit. 50 kali. Ada ayat, ada nas. Ini sebab Apek selalu nak belanja orang. Kalau tak belanja orang kan, tak rasa rezeki tak jalan lah. Rasa ini hari ini ya, tak tahu rezeki akan masuk ke tidak. Siapa nak boleh WhatsApp Apek ke, PM Apek ke, ada tawaran lah. Apek nak bagi semua orang jadi stokis lah, simpan lah akhir zaman. Kerana ini dia untuk kita punya ketahanan, suplemen yang daripada racun kita makan semua. Apek dah cuba. Tengok Apek ni tenaga 2-3 hari ni ada nampak. Ialah Panjat Bukit. Petenaga Panjat Bukit turun air terjun semalam. Ya, kerana Allah. Tapi Allah ni ada sains. Ini yang saya minat ni.
Saya minat kaji tentang Allah. Daripada dulu lagi, Apek kecil, Apek tertanya siapa pencipta? Siapa cipta kita? Macam mana nak fikir tentang pencipta? Kerana menurut Aristotle, 4 causes, penyebab 4, salah satu ialah siapa jadikan ini? Orang. Siapa jadikan orang? Bapak dia. Siapa jadikan bapak dia? Datuk dia. Lepas tu siapa jadikan semua ni makhluk? Daripada air. Siapa jadikan air? Daripada komik. Siapa jadikan komik? Angkasa lepas. Siapa jadikan angkasa lepas? Adalah Big Bang. Ada lain Big Bang, ada lagi. Ada quantum physics. Siapa jadi, siapa jadi. Jadi menurut Aristotle, kalau awak begitu, sehingga pada Tuhan, siapa jadikan Tuhan? Mustahil kalau siapa jadi, siapa jadi, siapa jadi. Ya? Jadi Aristotle kata ada satu penjadi mutlak, final cause, yang tidak boleh dikaitkan. Kalau you kaitkan, you mesti tak habis. Jadi bijak punya Aristotle ini diisytiharkan oleh Ibn Rushd, Ibn Sina sebagai tafakur yang boleh bawa orang kepada tauhid. Lalu ditentang oleh Imam Al-Ghazali menjadi satu perdebatan menarik. Perdebatan ilmiah, tahafud al-falasifah oleh Imam Ghazali. Lepas tu 20 tahun kemudian dijawab oleh Ibn Rushd dari Cordoba. Imam Ghazali daripada Baghdad. Ibn Rushd daripada Cordoba, Espanyol, Morabitun. Ibn Sina daripada Iran, sebelah Iran sana. Jadi perdebatan yang amat ilmiah, menarik, mendalam. Sedihnya hari ini umat tak tahu pun kitab itu apa sudah ambil, korek balik itu kitab. Siapa mau boleh Google. Tahafud bahasa Malaysia, Indonesia ada, bahasa Inggeris ada. Apa punya baca dah dekat 2 tahun tak boleh habis muka surat 10 pertama. Mendalam sangat falsafah. Tetapi falsafah itu membuka Eropah dari kegelapan. Golongan padri-padri gereja di Eropah mengawal otak pemikiran umat Kristian Katolik dulu menjadi Dark Ages, zaman gelap Eropah, Renaissance, kecahayaan di Eropah sebenarnya disebabkan antaranya diakui oleh orang Eropah adalah Ibn Rushd atau digelar nama Averroes dalam bahasa Latin. Ini sejarah amat menyenangkan, membanggakan, menggembirakan, senanglah. Senang bapak dengar ya. Orang Indon bilang, orang sebelah bilang, senang bapak dengar sekali omong begitu ya. Jadi ini daripada kecil lagi Apek minat falsafah. Kerana orang kata Tuhanlah jadikan. Yalah, itu masa zaman Apek bawa kepadrian gereja. Sekarang Apek melalui revolusi mantel. Rupanya Ibn Rushd, Ibn Sina mengajar boleh disoal. Allah suruh kita soal. Yatafakkarun, sentiasa memikir. Jadi umat sentiasa ada 2 golongan. Satu yang golongan gelap, tidak akan soal. Macam Buya Syakur cakap, mengamalkan Islam dengan menutup langsir, menutup lampu, ambil selimut, tutup mata dan beramal agama. Kata-kata Buya Syakur bawah tempurung kata-kata orang Melayu. Tetapi dalam Quran tidak begitu. Orang yang baca Quran akan lihat dalam surah Ar-Rum misalnya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah kejadian langit dan bumi. Dan terus wa min ayati inna fi zalika la ayati lil alimin. Sesungguhnya yang demikian itu tanda-tanda kebesarannya, ilmiah dia, hakku dia, kepelikan dia bagi kaum yang ada ilmu. Li kaumil albab, kaum yang mempelajari ilmu. Li kaumil yatafakkarun, bagi mereka yang senantiasa berfikir. Yatafakkarun, bukan dapat berfikir, senantiasa berfikir. Li kaumil akilun, yang mempunyai akal boleh berfikir. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu ayat nakliyah menunjukkan kepada penyebab. Allah memuji atas dirinya, sustainer, yang penanggung semua alam. Jadi manusia yang fikir atas ayat tu, bila baca ayat tu, bila tahu maksud ayat tu, mesti terrenung tentang alam. Bukan begitu tutup mata, buka mata, ialah depan wanita nampak buah dan tunduk lah. Ini kat TikTok banyak tak tunduk-tunduk pula.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan saya cakap. Ini ustaz yang cakap. Tidak ada apa saya bawa daripada diri saya, tuan-tuan. Semua yang saya bawa, saya sahkan dengan seorang guru. Atau guru-guru. Saya dah tengok guru tu berucap begitu. Guru yang masyhur, yang soleh. Saya ulangi balik ucapan dia. Berlanggar kereta dia. Ni semua tak ada tutup ni. Tak ada tutup aurat ni semua. Tengok balik ayat aurat. Tengok balik ayat hijab. Syekh Sufi saya kata, hijab sebenarnya adalah mata lelaki tunduk pandangan. Hormat bukan begitu. Hormat bila dalam perempuan, jangan pandang perhiasannya. Di Latin Amerika, saya pergi Latin Amerika, ada dua gejala. Pertama, perempuan dia semua seksi-seksi, rendah-rendah, apa nak buat. Apa pergi Colombia, wanita paling cantik. Brazil, dahsyat. Venezuela, lagi dahsyat. Mexico, Ecuador. Ecuador tak cantik. Maaf ya. Ya, jadi dia pakai semua ni. Lagi satu perempuan-perempuan sana, plastik surgery banyak masuk plastik silikon. Lagi kebulatannya ponggong pula. Umur 16 ke apa, ibu bapa hadiahkan anak perempuan mereka dengan plastik surgery. Lagi satu, mereka suka peluk. Saya pergi Brazil, terpeluk dengan perempuan. Berapa orang perempuan peluk saya. Kerana itu cara mereka bagi salam. Kalau tak peluk, awak ni ganjil lah. Get out. Mereka peluk lah. Peluk macam tu kan. Okay, sister. Okay, apa nak buat? Apek tak ambil kesempatan. Apek ambil apa yang sempat. Okay. Assalamualaikum Uncle. Reda itu indah. Waalaikumsalam. Reda, nama Uncle lah. Redwan ya, nama Uncle. Redwan. Boleh Apek mau datang ceras? Bila? 2-3 hari ni. Biiznillah ya. 2-3 hari ni. Encik Eddie ya. Nanti Apek sampai, Apek kat FB, Telegram, kat TikTok akan announce lah. Awak sebut saja, mari kedai mana, pukul berapa. Allah Apek datang. InsyaAllah. Kalau tak boleh, Apek akan cakap. Terus Apek akan jawab, tak boleh. Jangan tanya Apek 2 soalan ni. Berapa lama sini? Jangan tanya, Allah saja tahu. Orang tak selalu tanya saya, berapa lama Apek di Pekan Nanas? Jawapan Apek standard. Sampai orang halau. Berapa lama Apek berada di Kanga? Sampai orang halau. Berapa lama Apek berada di Kubang Krian? Sampai orang halau. Kerana Apek tetamu. Apek musafir. Ya? Apek tak beli rumah, riba. Apek ada beli tanah tanpa riba. Ya? Berapa lama Apek berada di Pulau Pinang? Sampai orang halau. Paling senang ialah, Assalamualaikum Apek, saya berada di Batu Peringgi pada sekian-sekian waktu. Senang, saya akan kontak terus. Okey? Jangan Assalamualaikum, titik. Tak wajib saya jawab. Tak wajib. Ya? Ta'aruf. Assalamualaikum Apek. Saya sekian-sekian, nombor sekian-sekian, telefon sekian-sekian, kedai sekian-sekian. Saya PM baliklah. Kerana dalam Sokmek ni ada problem tau. Banyak troll. Pernah saya jawab tu, saya kena marah. Rupa dia nak perangkap saya. Ada. 2-3 kali lah. Nak berlaku. Kan? Susah. Saya tahu dalam 99 orang semua baik. Dalam 100 orang, 99 orang baik. Ada satu tu yang jahat sikit. Nakal sikit. Dia tanya kita pasal microchip. Saya kata, tahu ke awak microchip? Ada ke bukti microchip tu? Ada. Ada. Sorry. Saya ada maklumat. Saya nak tengok. Masalah orang kita banyak copy paste. Sore ni. Agenda 21. Daripada 2 tahun lepas, saya membongkarkan satu persatu agenda 21 tu tak benar. Ni perang-perang. Allahu Akbar. Saya buat TikTok mengenai perang. Apa sebenarnya berlaku di Rusia. Saya pernah pergi Rusia. Ya? Dan kadang-kadang kita tak tahu baca media. Media ni nak mainkan kita. Ini yang umat kita ni dalam mundur. Selalu mundur. Dipermainkan syaitan. Saya dah beritahu mereka, jangan baca ayat-ayat Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa datang. Kerana menaruh harapan palsu. Lepas tu kecewa. Ramai yang kecewa, dia diam terus. Habis duit. Ada yang bagi banyak duit kepada grup-grup. Lepas tu mereka datang kat saya. Apek, aku dah bagi 15,000 lah. Siapa suruh bagi? Mereka kata nak kumpul buat tanah perkampungan.
perkampungan ini kena ada project manager, bukan ustaz. Apek ni bahagian IT, you nak buat projek IT, kena ada orang pakar IT. Dan pakar IT ni bila cakap tak ada bukti microchip, awak tak mau percaya, sudahlah, pergilah ke ustaz-ustaz lain. Ya. Saya ni Alhamdulillah tahu sedikit tentang IT, tahu sedikit tentang microchip. Kita kaji tu microchip. Apek pernah buat soldering tau, ini transistor tau, diode ni. Apek tahulah positif negatif sikit. Apek tahu garbage in garbage out. Apek tengok MySejahtera kan. Alah, senang je nak hack MySejahtera tu. Ya. Jadi bila kalau tanya Apek tentang IT, Apek jawablah, ini cara untuk mengesahkan. Ada tak microchip? Mereka kata ada app. App dari mana? Dari China. Allah. Tak tahu ke negara China. Tahu tak app tu boleh detect MySejahtera dan kamu yang kata positif. Dan dia tunjuk you punya Bluetooth. Macam awak kena cucuk. Saya boleh buat app tu. Allahu Akbar. Senang aja Pak. Bila awak kata dibenarkan okey, dia masuk you punya data. Dia baca dan dia paparkan. Oh, awak ada hutang duit. Sebenarnya tak ada. Scam. Macau scam. Banyak orang kita kena scam. Banyak tak? Banyak. Kerana banyak laporan polis. Oh, semalam saya pergi naik turun itu. Sakit sikit lah. Kena exercise lah ya. Allah, kena wamal. Nanti kita naik basikal, kita akan panjat bukit lagi di Cameron Highland ini. Tapi kerana cuti hari ini, sesak berjam-jam. Jangan datang Cameron Highland jumpa Apek waktu cuti sekolah. Datang bila tak ada cuti. Waktu cuti sekolah, Apek turun Kuala Lumpur. Waktu tak cuti, Apek naik balik. Jauh, 4 jam. Jadi kena plan lah. Jangan insya-Allah terjun itu. Ya, balik pada insya-Allah tu. Antara guru sufi saya beritahu, jangan sebut insya-Allah. Jangan sebut insya-Allah saja. Bila orang tanya, mau datang kenduri tak? Sebut ya atau tidak. Baru insya-Allah. Kerana ada sebab. Dia ada sebab hakikat ni. Saya ulangi balik. Bila orang tanya kita, Apek nak kahwin tak? Nak kahwin dengan saya tak? Jangan jawab insya-Allah. Tak jadi punya. Kenapa tak jadi? Kerana insya-Allah makna dia, jika dikatakan Allah, kehendaki Allah. Bila jika dikehendaki Allah bermaknanya, Allah melewati kehendak kamu. Allah melewati kehendak kamu. Awak tak boleh sebut, insya-Allah, ya. Allah akan melewati aku. Jadi kamu nak aku, lepas tu dengan doa, sebut, saya nak kahwin. Insya-Allah. Begitulah. Saya nak kahwin dengan izin Allah. Tepat. Allah atau malaikat boleh mengaminkan. Itu sebab di Indonesia, mereka kurang jawab insya-Allah. Mereka jawab apa? Amin. Bila saya berjumpa dengan Buya, bolehkah saya duduk sini? Amin. Bolehkah saya kawan lagi? Amin. Bapak ni cukup cerdik. Amin. Orang Indonesia, itu yang saya terkejut. Ada beberapa perkara, kepelikan amalan. Bukan kepelikan. Saya orang Malaysia. Saya amal Islam ikut orang Melayu belaka. Saya tengok ni, tengok tu. Saya pergi sana, Nusantara, seberang. Saya tengok mereka cara lain. Jadi saya perhati perbezaan ini. Lalu saya buat catatan di sini. Rekod dokumentasi di sini. Omong kembali di sini. Supaya bapa kalian bisa tahu. Ya. Jangan kita sangka kita punya marga, mazhab, aliran satu saja di dunia. Di sana boleh bisa menikah sama orang Kristian, orang Yahudi. Tidak jadi, tak ceramuk di sana. Macam kisah Broila Marantika. Itu lain cerita lah. Dengan apa tu? Anita Sarawak itu lain cerita. Lain cerita ya. Nanti boleh jadi kontroversi. Okey. Kenapa umat kita mundur? Kenapa? Syaraf. Betul. Wah, terus betul. Ini semua penyokong saya kat sini ni. Penyokong saja. Tapi kita nak mendalami fahaman kita ya. Islam ialah amal. Guru Syekh Sufi saya beritahu, jika seorang berceramah macam Cina Apek, dia tak beramal, belum kira alim. Dia berceramah, tapi dia belum amal, bukan kira ulama. Ulama adalah amal. Illal lazina amanu wa amilus solihat. Guru Sufi saya pernah beritahu, kalau seseorang tu dia boleh terbang, terbang. Nak tahulah pasal sini banyak orang terbang. Kalau dia boleh terbang, tapi dia tak solat,
tinggalkan dia. Lari dari dia. Ini Syekh Sufi saya bilang. Tengok dia tak solat. Bermakna dia tak ikut syariat lah. Tak ada adab. Tak ada Tuhan. Ya. Apalagi guru Sufi saya beritahu. Ya, Syekh Sufi saya ada beritahu. Ramai sembah Islam. Tidak sembah Allah. Dalam tu. Di tu. Di. Okey. Jadi, tujuan saya ialah untuk berdepan membebaskan fikiran umat daripada kegelapan yang diletak atas kita macam padri-padri Katolik di Eropah satu ketika dahulu. Dan Islam datang 600 tahun kemudian. Bermakna kegelapan kita masih ada. Kerana Eropah buka 600 tahun dulu. Sekarang kita zaman pembukaan. Orang kata ni zaman Imam Mahdi. Tak, zaman Muhtadin. Meminta petunjuk dari Allah. Mahdi tak boleh datang dengan sedikit. Ya, kita kata izin Allah. Insya Allah. Sama macam agama lain. Saya menyembah patung ini untuk sampai Allah. Tak boleh. Mesti min dunihi. Mesti tidak ada perantaraan antara kita dan Allah. Allah membantu cara langsung. Langsung. Idza jaa nasrullah. Bila datang pertolongan Allah. Bukan nasru minallah. Nasrullah. Bila kita doa, Rabbana. Bukan Ya Rabbi. Bukan Allahumma. Ada 5 tempat Allahumma dikaitkan dengan Ibrani dan Israiliyat dan Nasara. Ini tafsir yang lebih mendalam. Jangan terus saya. Mesti terus saya punya. Mesti orang ambil. Cilaka ini orang. Mengaku dia mufassirin. Na'udzubillah. Saya bukan mufassirin. Saya hanya pembaca kitab. Saya hanya pengkomentar sejarah. Balik kepada kenapa China jatuh. Negara China tanah besar. Tiongkok, Chunggok. Tahu tak apa maksud Chunggok? Negara yang tengah. Apa maksud negara tengah? Kamilah di tengah bumi. Mereka percaya bumi lepel. Kami di tengah bumi. Tiongkok itu bahasa Hokkien. Tiong mana tengah. Chung tengah. 中国，我们是中国，我的国是重重的，你们是鬼lu semua orang adalah hantu. Hantu dalam bahasa Cina bukan hantu lah, bukan sihir lah, bukan sihir yang tu pergi tampal itu kertas dia lompat-lompat itu, bukan. Hantu bermakna barbarian, orang tak bertamadun. Orang Cina dulu punya, bukan Cina sekarang nanti dipukul saya, itu gangster. Cina dulu dia banyak sombong dulu lah, banyak sombong dia anggap dia punya negara tamadun. Orang-orang lain semua tak tamadun sehingga orang British datang bawa kapal besar mau berniaga sama Cina. Cina kata tak boleh. Awak tak mau berniaga? Bukan taman berniaga. Awak ini barbarian. Tidak bertamadun. Kami ada raja. Kami tak mau sujud kepada raja kamu. Cina malau. Raja kami. Raja seluruh alam. British tak mengaku. Tak mau sujud. Kami ada raja. Queen Victoria masa tu kan. Queen apa-apalah. Prince apalah. King Edward ke. King Richard ke. Kan? Tak mau. We want to trade with you. Kami negara berdaulat. Mau ada hubungan diplomatik. Tapi China tak mau. China punya sombong. 我们是中国来了. 你们是鬼. Awak semua ini hantu. Ada penterjemah. Itu hantu. The hantu means the devil means you not civilized lah. You. Kita tak tamadun. Kita British. Ada William Shakespeare. Menjajah Malaya lepas tu. Menjajah banyak lah seluruh dunia. Kita dapat bahasa Inggeris. Tunggu Atuk Rahman pergi belajar sana. Tun Razak pergi belajar sana. Itu KJ pun pergi belajar sana. Oxford. Ini penjajah. Dipanggil hantu tak bertamadun oleh China. Jadi China buat apa? Mereka bawa kapal penuh dengan segala yang kamu nak. Tembikar, kain, gundik pun dibagi. Perempuan, Amoy. Awak ambil. Bukan saja bagi. Ambil berapa kamu mau. Ini punya sombong orang kaya. Kerana orang kaya,
Yang lokek satu lokek lah. Tapi ada yang tak lokek. Rumah makan. Makanlah berapa banyak mau. Order. Sudah dibayar. Itu pun boleh sombong tak pak. Awak nak perempuan. Ini gangster besar punya sombong lah. Pilih. Rumah Vietnam. Rumah Jepun. Rumah Indonesia. Rumah India. Rumah Afrika. Rumah Rusia. Rumah Jerman. Itu macam itu something besar punya lah. Dia tak payah pakai apa-apa mau. Dia tak payah bodyguard punya. Dia telefon saja sama IGP. IGP lah. Jadi negara China punya sombong dan dia semua centralize, semua sembah Maharaja. Sesiapa mau buat apa-apa, semua kena izin daripada Maharaja. Dia wakil Tuhan atas bumi. Bila itu berlaku, apa jadi berilmu dalam negara China? Apa jadi pada orang cedik-cedik? Emperor China ni cedik juga. Tentu dia sanjung cendekiawan di China. Tapi masalahnya ada padri, ada pembesar istana. Dan pembesar istana ni termasuk gundik-gundik. Mereka akan bikin apa? Mereka akan buat halangan tembok dikelilingi Maharaja. Kroni-kroni. Mereka tidak akan benarkan orang cedik masuk mempengaruhi Maharaja. Ingat tak kisah Singapura dilanggar todak? Siapa ingat kisah Singapura dilanggar todak? Ini Eddie. Dalam maksudnya sekarang Apek kena lepaskan semua lah. Lama sangat Apek buat bodoh je tau. Tengok orang hantam saja. Apek belajar mana? Tauliah mana? Syekh mana? Apek tak ada apa. Sekarang Apek nak tunjuk power sebenarnya pada Apek. Apek tak ada apa. Apek hanya ada. Awak tak tahu pun siapa belakang Apek. You have no idea siapa belakang saya. Sekarang Singapura dilanggar todak. Ingat tak? Singapura satu hari ada todak langgar semua. Itu pembesar semua kata bentangkan betis ke peha ke buntutnya. Itu ikan apa? Swordfish lah. Itu ikan yang terbang yang ada itu pedang punya lah. Bunuh rakyat termasik masa tu. Termasik di langgar todak. Jadi itu todak bunuhlah orang kita, mati orang kita. Datang seorang budak. Hang Nadim ke siapa tak tahulah. Penting ke? Hang mana? Penting ceritanya, pelajarannya ya. Tiknoklah pembaris. Jadi dia kata kenapa mau pergi tadakan peha kamu ke betis kamu, punggung kamu ke badan kamu ke? Letaklah batang-batang pisang tanam sepanjang pantai. Jadi idea itu berjaya, todak-todak langgar, dia kena sangkut kat batang pisang, orang Melayu termasik pun, bunuhlah todak semua, selamatlah termasik. Jadi raja pun bangga, siapa yang itu cendekiawan intelektual, oh dia hanya budak saja, oh bagus, better mau bagi dia anugerah, nak bagi dia Datuk Patu ke pengirang ke, macam mana nasihat pembesar semua. Fikirlah, apa ada dalam kepala pembesar? Fikirlah, apa ada dalam kepala pembesar bila tahu ada budak lain lebih cerdik dari mereka? Fikirlah, apa ada pada kepala otak Tok Guru yang hidup mewah bila tahu ada seorang mualaf Cina Apek memeluk Islam yang boleh membahas dengan lebih jelas falsafah. Bukan Apek orang lain lah. Apek cerita orang lain, bukan iklan lah ya. Macam mana awak fikir orang India kot? Orang Suria kot? Ya, macam mana fikiran kamu? Mereka akan pandang orang itu sebagai kawan atau lawan. Ya? Sebagai seru atau seteru. Mereka pandang dia sebagai ancaman. Mereka beritahu Sultan, berjaga-jaga. Kalau begitu muda dia cerdik, kalau dia besar, dia akan mencabar, dia akan lebih cerdik. Sehingga boleh mempengaruhi masyarakat dan mencabar kesultanan tuanku, mencabar kerajaan tuanku. Jadi apa kita buat? Kita bunuh dia. Mereka bunuh budak itu. Itulah kisah Singapura dilanggar todak. Balik kepada negara China. Itulah kisahnya. Negara China mundur. Banyak ciptaan datang pada China. Dikatakan bunga api, bom, meriam, kertas.
Apa lagi? Macam-macam lah. Um, strategi perang Sun Tzu, Art of War. Tapi China tak pakai. Laksamana Cheng Ho. Ya. Ma Cheng Ho. Sejarah dia banyak orang tak tahu. Orang sangka dia Islam. Sebenarnya bukan sepenuhnya. Bukan sebenarnya. Dia gundik di istana. Dia dimasukkan agama Buddha. Ya, menurut satu riwayat. Semua kapal-kapal dia dimusnahkan. Dia diperintahkan balik. Bila dia katakan pergi Mekah lah. Maharaja tidak mahu. Masa itu China boleh menawan dunia. Tapi Maharaja rasa cukup kerajaan saya. Tak ada siapa boleh cabar kita. Dia ada Great Wall of China. Dia ada teknologi. Dia ada tembok besar negeri China menahan Genghis Khan. Lepas tu Kublai Khan masuklah. Dia jadi Qing Dynasty. Ya? Tapi China jadi mundur lah. Dia sombong. Dia anggap ilmu daripada dia daripada langit. Tian Kuo Allah. Tian Gong. Dia percaya Tuhan. Dia falsafah tinggi. Qin Yao Ngan. Qin Yao Kan. Yu Yi Yu Er. Ui, dahsyat tu falsafah Cina. Okay, tengok film kungfu saja lah. Tapi janganlah tengok film kungfu. Tapi film kungfu yang menarik. Yang bukan film kungfu boring. Ya. Jadi, Empara Cina ni habis. Dikelilingi oleh kroni-kroni yang kata, Tuanku bagus. Tuanku hebat. Rakyat semua suka pemerintahan Tuanku. Sebenarnya tidak. Rakyat merana. Rakyat kebuluran. Akhirnya rakyat bangkit. Apabila British yang rasa dimalukan. Besar kemaluan British. Ya, bila kata ambil apa saja daripada kerajaan kita. Ambil berapa awak mahu. Kita kaya. Kamu ini semua hantu tak bertamadun belaka. China beritahu British masa tu. British punya marah. Dia pergi balik. Dia bawa balik apa? Dia bawa balik apa? Candu. Cuba tuanku. Hisap. Mana candu apa? Mana candu apa? Apa baru dapat ini? Candu. Tak boleh tunjuk nanti kita haramkan nama. Tak boleh tunjuk. Itu yang TikTok saya semalam tak boleh. Okay, TikTok please erase lah. Candu erase. TikTok ni strict ni. Nanti dah tak boleh upload. Tak boleh upload lah. Lama. Sekarang saya tahulah kerana candu punya pasal. Saya tak boleh tunjuk candu Maaf No. Don't smoking. No smoking No smoking gudang garam. No. Yes. Don't smoke Suria Don't smoke Samsu Apa lagi itu candu. British bawa bagi tuanku tu isap opium Jadi dia jadi ketagih. Bila jadi ketagih, mau lagi. Oh, mau lagi ya. Sekarang berniaga mereka belilah. Jadi bila kerajaan Cina cuba halang sogok sampai Maharaja. Kasih lepas lah, tutup mata lah. Penguat kuasa kata tak boleh, ini haram. Raja kata boleh. Ada surat. Kerajaan Cina dulu semua kuning kuning payung kuning datang dari mana? Sana. Baju diraja kuning datang dari mana? Dari sana. Kontroversi ini kontroversi. Jadi akhirnya negara Cina jatuh dan British masuk. Rakyat berontak. Taiping Revolution. Boxer Revolution. Cina nak halau. Rakyat Cina lah. Siapa yang lawan balik penjajah? Rakyat bawahan. Maharaja terima candu. Rakyat bawahan kata habis. Pembesar kita semua dicandu. Rakyat kita semua dicandu. Pemuda-pemudi kita semua dicandu. Semua asyik. Boleh gambar lah. Dia boleh Google tu gambar. Dia tengok dia. Mata steam tau. China makin muda. Yelah bila hisap candu aja. Perempuan pun tak nak main. Apa jadi? Tak ada anak lah. Negara tu jatuh. Tak ada kejauh. Pendapatan negara jatuh. Korupsi banyak. Jadi ada rakyat yang jiwa macam kita ni. Tak boleh kita biarkan PRU ni macam. Asyik diambil oleh penzalim demi penzalim. Korupsi demi korupsi. Berbilion ringgit diambil. Digadai begitu. Lepas tu disanjung oleh rakyat. Disogok. Tak boleh. Kita mesti ada. Ni revolution. Taiping Revolution Boxer sanalah. Jangan buat pemberontakan sini pula. Apek pula kena tangkap. Tak tentu pasal. Siapa ketua awak? Itu Buya Apek. Mampus. Apek pula masuk dalam tamak revolusi
tamat parti Golkar. Saya boleh masuk PRU 15 ke 16. Jadi, bila rakyat Cina berontak, Taiping Revolution, Boxer Revolution kedua, British masukkan tentera mereka, rampas Hong Kong. Itu perjanjian Hong Kong berapa ratus tahun. Tahun 1997, 25 tahun yang lepas, dapat kembali kepada China. So, China balas dendam. Cilaka ini orang putih. Lama kita tunggu. Itu sebab Xi Jinping. Dia mau jadi diktator baru China. Dia dah ambil balik dah itu apa tu, Hong Kong. Lepas tu dia, Macau dia Portugis. Portugis pun ambil kesempatan. Portugis yang ambil Melaka tu, ambil Goa tu, pergi ambil Macau. Jadi Macau tahun berapa? 1999 ke apalah. Ambil balik ke negara China. Dah ambil balik, pemberontakan Hong Kong dia tindas. Itu yang jadi kes di Wuhan tu, banyak-banyak pelimpangan tu. Sekarang dah tahu ini semua palsu tak apalah. Tak apa. Sudah lalu tak apalah, sudah cucu tak apalah. Sudah mati tak apalah, tawakallah ada lagi banyak episod nanti itu. Jadi China itu jatuh. Lepas tu Turki dulu tu dahsyat. Tapi akhirnya bukan candu lah, agamawan, candu agama. Bila mesin cetak itu ada di Eropah, ilmu itu, Turki mula tutup. Kita sudah ada ilmu Islam. Kita ada kitab-kitab Arab, tapi kitab sains. Mesin cetak dia tak mau. Al-Quran ini kita tulis dengan tangan. Kita ada hafiz. Kita ada banyak tahfiz. Lu sangka lu ada tahfiz kah? Lu sangka lu ada madrasah kah? Lu sangka lu ada pesantren kah? Sana Turki lagi banyak pesantren dia. Betul? Jadi, bila itu berlaku, Turki itu mundur. Jatuhlah Khalifah Uthmaniyah. Bila jatuh, tak boleh bangkit. Semua pecah. Timur Tengah semua pecah. Saudi itu ambil alih kerajaan Saudi lah. Wahabi. Maukah dia lepaskan telaga-telaga minyak semua tu? Jordan pula, Suria, Yemen. Sana bom Yemen. Kita minta derma lah. Kesialan anak-anak. Anak yatim. Bapa-bapa mereka, ibu mereka mati. Yatim di Yemen. Sila kita derma, kita sedekah. Itu Allah akan balas. Tidak, Allah takkan balas itu. Kerana kezaliman berlaku di sana. Kamu akan disoal. Kamu sedar tak negara tetangga kamu dizalim? Kamu sedar tak umat Islam dipecahkan? Kamu menyokong dia. Itu sebab Apek haramkan jejak kaki masuk Saud. Bukan Hijaz. Bukan Baitullah. Dengar baik-baik. Ada ayat Allah yang Allah akan gerakkan. Tapi kita guna akal lah. Jangan kita mengamalkan Islam ni tak guna akal lagi. Cara nak kembalikan Islam, akal. Yatafakkarun. Okey? Itu kesimpulan dia lah. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayat. Kalau ada tak ada soalan lagi, apa akan berakhir di sini dah 8.23. Kena sambung lagi. Berapa lama lah? Sini tak ada masa. Okey? So, kesimpulan dia, kejatuhan umat Islam yang saya sebut tadi, mereka tidak lagi membaca Al-Quran. Mereka hanya meratib. Mereka hanya menghafal. Mereka hanya menampal. Mereka hanya mengucap lafaz kepada orang. Puh sini, puh sana. Mesti dipecah belenggu ini. Tapi terlalu kuat adat. Terlalu kuat kepercayaan turun-menurun. Tapi sedarlah, kamu tak mewarisi Islam maupun iman maupun Islam. Kurang-kurang bukan iman. Dia tak boleh revert. Awak tak boleh kata saya mati kerana ibu bapa saya Islam, maka saya akan mewarisi syurga. Ibu bapa kita pun tidak tentu mewarisi syurga. Ini keterangan yang jelas dalam Al-Quran. Kita tak boleh lawan keterangan Al-Quran. Hukum Allah itu yang maha agung. Di akhirat Allah yang malik. Tak ada raja lain selain Allah. Malik yaumiddin. Dan ada dalam Ihdinas Siratal Mustaqim tu ada yang maghdub dan dhalin. Iaitu golongan As-Samawi yang lain. Bukan golongan Cina, bukan golongan British, golongan Samawi, Ibrani wal Nasara, yang terima kitab, yang terima Rasul, yang banyak Nabi. Kita pun sama. Jadi, benda yang sama akan berlaku. Kita tak berlaku. Banyak keterangan menentang tanggapan dan adanya kita. Jadi, kalau sekarang ini kita tak insaf,
Lepas dengar ni tak ada rasa sedikit pun keinsafan, tak ada rasa tak perlu, tak ada, aku baca saja. La ilaha illallah, aku selamat. Kalau masih ada denial, nafi, penafian. Tahu tak denial? Awak ni angau ni, tak adalah. Ini penafian lah. Awak ni malas. Mana malas? Bukan, aku tengah tafakur ni. Alah, dia tak bagi minimal wage. Macam tu. Alah, dia tak pakai open source. Penafian. Kena duduk, renung balik. Apa sebenarnya dalam hidup kamu? Kamu di mana? Kamu bergantung pada siapa? Ada orang saya kenal seorang pangkat besar dari Bukit Aman. Seorang pangkat besar betul. Saya terjumpa dia secara ditakdirkan Allah. Bertafakur muhasabah tepi kolam di satu tempat. Saya tak tahu dia siapa, dia tak tahu saya siapa. Tegur. Lepas tu dia pun bicara tentang muhasabah. Lepas tu baru saya tahu, saya kata, kerja apa Pak? Saya dulu bekas DSP polis lah, Bukit Aman. Bahagian dia ada jawatan yang tinggi, tapi saya bertaubat. Saya muhasabah. Saya kata pangkat besar tu buang. Depan Allah tidak ada pangkat. Saya kata ni wali Allah lah ya. Dia boleh muhasabah. Dia boleh sedar. Dia boleh berpaling daripada dunia. Saya doakan supaya tuan itu yang saya sebut tadi dirahmati Allah. Diampun dosa dia. Diterima kalangan syuhada. Ya. Amin. Jadi, bila saya musafir itu, bateri nak lemah. Okeylah. Kita sambunglah. Mungkin malam ke. Bateri dah lemah. Jadi, sekian saja. Jangan lupa, tolonglah. Saya tak minta wang, tuan. Saya berniaga, berdagang, halal. Dan kalau tak puas hati, boleh pulangkan. Ini saja oleh Profesor Mustafa Ali Muhammad yang cara ramuan dia lain dari lain. Saya masih mengkaji dan mungkin esok atau lusa saya berjumpa beliau di Kelana Jaya, Subang Jaya. Dia seorang yang usaha, dia ditekan. Dia kata, awak tengok saya macam tak ada stres. Dia kata, saya ditekan. Dia tak ada stres. Tapi dia kata, dia tekan. Yalah, dia bersuara. Jadi orang mak dia, orang troll dia. Dia bersuara, dia ahli sains, tolong, toksikologis, farmakologi. Yang bersuara mengatakan Ivor dot itu boleh selesaikan, tapi sedih lah sedih. Jadi dia kata, saya kata, you tak ada stres. No stres. Tidur 2 jam, tak ada stres. Maknanya tak ada orang, orang tekan saya. Dia kata banyak orang tekan dia, ugut dia, getak dia, tapi tak ada. Dia serah kepada Allah. Jadi Tuhan, kita bantulah orang yang membantu jemaah kita, urusan kita. Tak puas hati, boleh pulangkan. Banyak testimoni baik. Kalau baik, tolong khabarkan kepada orang. Bantulah umatnya, fardu kifayah, BMF. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhan kami, kurniakan kami kecemerlangan di dunia dan kecemerlangan di akhirat, dan lindungi kami daripada siksa azab api. Rabbana atina lana min ladunka rahmah. Tuhan kami, kurniakan kami rahmat dari sisimu. Wahiyya lana min amrina rasyada. Dan pemudahkan segala urusan kami. Engkau yang pemerintah, yang boleh memimpin segala sesuatu. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.